Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ada Quran lah. Ustaz baca ayat ni, tuan-tuan cari di mana kedudukannya. Dengar dah pagi-pagi ni cari ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dengar tu cari ya. Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Jumpa dah? Sikit ke Ustaz? Sikit nanti kami boleh tangkap tu. Okey. Tak boleh tak? Tak boleh. Anda buka muka surat 289. Sampai esok tak jumpa. Pagi ni dah lah batuk, disorong pula jadi imam. Ya betul. Surah Al-Isra ayat 70. Pagi ni tajuk kuliah subuh kita antara dua darjat. Itu cerita Piramli sekarang. Antara dua darjat. Mula-mula ikut dulu ya. 289. Betul A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahra wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Yawma nad'u kulla unasim biimamihim faman utiya kitabahu biyaminihi faulaika yaqra'una kitabahum wa la yuzlamuna fatila. Wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma hadhihi tak boleh pendek ya, dia paling kurang 4 harakat.
Kalau nafas panjang nak buat 5 pun boleh, 6 tak boleh. Ya, sebab itu hi itu ganti nama, dhamir ganti nama, di depan ni huruf hamzah. Hukum tajwid dia mad silah tawilah. Ya, mad silah tawilah. Tawilah tu panjang. Ya. Jadi bila tawilah tak boleh lah qasirah kan. Ya, tak boleh dipendekkan. Wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma. Semula. فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. Sadaqallahul azim. Tekan tu ya. Hari ni tuan-tuan ada program berkhatan ramai-ramai. Cucu cucu. Bukan atuk. Mari kita tengok makna tuan-tuan. Antara dua darjat. Ada manusia yang mulanya Allah muliakan dan endingnya pun Allah muliakan. Dan darjat lagi satu, mulanya Allah muliakan, endingnya Allah hina ni. Mari kita tengok. Walaqad karramna bani Adam. Apa makna karramna tu? Mulia. Karramna, karamah. Ikram, muliakan. Ikram muslimin, muliakan. Sesungguhnya kami telah muliakan. Kami itu Allah Ta'ala telah muliakan siapa tuan-tuan? Bani Adam. Kita, manusia. Kemudian apa bentuk kemuliaan ini? Cuba tengok Allah sebut satu-satu. Wa hamalnahum fil barri wal bahri. Hamalna ni maksudnya kami naikkan mereka, kami angkut mereka. Kami angkut mereka fil barri, di daratan. Jadi manusia pandai menunggang kuda, ni cerita masa Quran turun ya. Manusia pandai menunggang unta, pandai kendalikan kaldai, bagal. Kalau harimau naik atas kuda, kuda dia lari lain macam. Ya. Kalau manusia naik, dia lari lain cara dia. Jadi manusia itu mulia. Boleh? Kapal laut manusia boleh kendalikan, tahu latitude, magnitude mana-mana. Haiwan dia tak tahu. Kalau zaman sekarang kita tambah satu lagi perkataan, bukan tambah Quran tu, ni tambah kefahamannya lah. Fil barri wal bahri wal jawi. Jim, waw tu ada sabdu. Jawi. Jawi itu maksudnya udara. Angkasa, iaitu kapal terbang. Sebab tu bila baca doa selamat orang nak pergi umrah, pergi haji tu, Allahumma ktubis salamata alaina wa alal zuwar wal musafirin fil barri wal bahri. Imam tak sambung wal jawi. Sekarang orang tak darat tu ada, tapi laut dah tak ada dah. Yang banyaknya kapal terbang tu. Dan kali kalau doa tambah fil jawi dan di udara. Tu Ustaz sebab orang tak ikut laut. Dulunya ikut laut. Baik tuan-tuan, terus lagi apa kemuliaan manusia? Allah lebihkan manusia. Wa razaqnahum minat thayyibat. Kami rezekikan kepada manusia. Maksudnya manusia ni makan ni tak ada yang tak elok. Makcik kakak pergi pasar pilih ikan cantik-cantik. Mana ada pilih yang dah pecah perut? Manusia tak makan tahi kecuali dua je jenis tahi. Tahi minyak dengan tahi itik. Entah apa dinamakan tahi, tak tahulah. Kita kena tanya atuk lah. Jadi makanan baik-baik. Penagih dadah je. Pergi letak hidung kat tahi lembu yang baru jatuh. Tapi dia tak makan tahi tu. Dia bau je nak lepas gian.
Baik tuan-tuan. Terus lagi. Wa faddalnahum. Allah muliakan lagi, Allah lebihkan lagi manusia ini, anak Adam ini, ala, ke atas, kathirin. Bukan semua tau, bukan semua ya, tak kebanyakan. Mimman, di kalangan orang makhluk, khalaqana, yang kami ciptakan, tafdila, dengan kemuliaan yang istimewa. Itulah Allah menyebut kepada kita tuan-tuan, manusia ini semuanya Allah muliakan. Itu di sini, di dunia. Tapi tuan-tuan, pagi ini kita nak fokus kepada endingnya. Sini tak payah kita cerita banyak sangat. Ini sambung kepada bulan lepas ni. Bulan lepas kan kita cerita orang buta. Orang buta, orang pekak, orang telinga, orang hati buta, mata buta, telinga pekak. Bulan lepas dengar azan tapi tak dengar, nampak masjid tapi tak nampak stadium tapi boleh pergi. Gitu. Kedai biryani sedap dia tahu, kedai nasi Arab sedap dia tahu, kedai tom yam sedap dia tahu, kedai ikan bakar sedap dia tahu. Tapi dia tak tahu di mana majlis ilmu yang berfaedah. Mana kedai makan sedap, dia bawa anak bini pergi makan, tapi dia tak bawa anak bini dia datang majlis ilmu. Tu kita dah cerita bulan lepas, cerita si buta. Jadi hari ini kita nak tengok pula apakah 2 darjat antara si celik dengan si buta. Baik, mula-mulanya semua manusia Allah muliakan. Tapi tuan-tuan, ayat berikutnya Allah ceritakan kesudahan manusia ini di akhirat. Yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Yauma, hari akhirat. Nad'u, kami akan panggil, kami akan seru, panggil. Panggil siapa? Kami itu siapa? Allah Ta'ala. Panggil siapa? Kulla unasin. Itu satu je dalam Quran tuan-tuan, special perkataan unasin. Tempat lain semua an-nasu. Di sini istimewa istilahnya unasin. Geng bahasa Arab nanti tanya guru bahasa Arab, apa unasin tu? Geng bahasa Arabnya, geng tak nak belajar bahasa Arab tak tahu. Pergi belajar sama-sama insya-Allah. Jadi hari akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala pasti akan panggil setiap manusia. Panggil jamuan ke? Panggil jamuan ke? Panggil kenduri? Tak. Panggil itu dengan ditemani oleh bi-imamihim. Apa maksud imam tu? Terjemahannya pemimpin mereka, tapi tafsirnya 2. Itu bukan dengan yang berhormat tu, bukan dengan menteri besar, bukan dengan perdana menteri tu. Dia 2 tafsirnya. Yang pertama ialah imamihim tu rasul mereka. Jadi kita ini umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan panggil nanti di mahsyar itu bersaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul pun tanya, "Hei umat Melayu duduk Bandar Baru Bangi, ahli jemaah Masjid Hasanah, malam-malam lepas Isyak apa isi rumah kamu? Aku sunnahkan secara sabitnya lepas Isyak diisi dengan Al-Quran, tetapi kamu buat apa?" Takut-takut tak boleh jawab tuan-tuan. Ingat, kita akan dipanggil oleh Allah Ta'ala nanti di mahsyar itu, diadili dengan bersaksikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu tafsir yang pertama. Fikirlah elok, makan tangan kanan ke tangan kiri.
makan duduk ke berdiri. Dengar azan datang tak datang. Ada orang kata, ustaz kata kalau tak datang dapat 1 pahala. Sebenarnya dalam kitab fiqh solat kat rumah pun dapat 27 pahala juga. Memanglah betul. Tapi kalau suruhan azan itu didengar, isteri bentang sejadah, suami jadi imam, cuba dengar kisah si buta yang betul-betul buta mata zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si buta datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, laisa li qaid, aku tidak ada orang nak pimpin aku pergi masjid. Maka farakhasa lahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan rukhsah untuk orang buta ini untuk solat di rumah bila azan dilaungkan dia dengar. Untuk solat di rumah. Bila orang buta ni nak pusing pergi lepas bertanya itu, Rasulullah SAW panggil balik. Oi, si buta, kejap. Sini. Hal tasma'un nida. Engkau dengar tak azan? Tu tuan-tuan ni, Tuan Bilal ni, azan itu adalah an-nida. Jangan jadikan azan itu nyanyian. Ni Ustaz nak tegur sikitlah di Masjid Surau di Malaysia ni. Orang kata apa baik kau Ustaz, kau katalah, aku tak peduli apa. Azan itu an-nida. An-nida ialah seruan, menyeru. Hayya 'alas salah. Azan bukan nyanyian. Hayya 'alas salah. Itu menyanyi. Hukumnya makruh dalam fiqh mazhab Syafi'i. Tak payah cerita mazhab lain. Sebab Rasulullah ni kalimah ni, hal tasma'un nida, engkau dengar tak seruan? Maksudnya azan. Jadi azan itu seruan. Azan bukannya untuk berlagu-lagu. Baik, si buta jawab, bala. Ya wahai Rasul, aku dengar azan itu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pemerintah, fa'ajib, maka engkau kena keluar juga daripada rumah untuk datang ke masjid solat berjemaah. Jadi kepada yang mengeluarkan fatwa-fatwa, kalau saya jadi imam kat rumah pun jemaah dengan ustaz, fikirlah, buta ke tak buta. Ustaz dipanggil oleh seorang mufti disebabkan klip video tu disebarkan. Jadi muzakarahlah dekat sejam suku. Sebelum diberikan tauliah mengajar. Muzakarah jam. Siapa jawab macam tu? Kalau si buta pun Nabi suruh pergi lagi. Kalau si celik. Tapi ingat tuan-tuan, Allah mulakan manusia dengan mulia, tapi nanti di akhirat nanti Allah akan panggil manusia ini bersaksikan Rasul. Dan Rasul tanya, mu salat di mana? Kita jawab di rumah berjemaah dapat 27 juga. Rasul kata, si buta pun aku suruh pergi ke masjid. Kamu buta ke celik? Maksudnya kalau solat kat rumah, dialah si buta. Ingat tuan-tuan tolong sampai-sampai pada kawan-kawan kita lah, supaya masjid kita subuh nanti adalah 8 saf. Kita challenge sikit Masjid Mustaqim Seri Putra. Kita bersaing sikit saing sehat, bukannya saing jahat ni tak. Baik tuan-tuan. Beres. Yang pertama tafsir imamihim itu Rasul tuan-tuan. Yang ni lah Ustaz Aznan. Dia bukan Dr. Aznan tu, Ustaz Aznan. Kalau doktor dia tak membebel, sebab doktor dia nak Profesor Madya, Profesor, Jusasi, Jusabi. Dia nak yang tu. Tapi kalau Ustaz, dia nak umat ini selamat di akhirat. Walaupun dia hidup apa gedana. Itu Ustaz lah. Yang risaunya tuan-tuan, 24 jam masa kita kalau disemak oleh Rasul, nanti takut tak lulus. Betul tak? 24 jam masa kita tu bila disemak oleh Rasul, kan kita tahu kan, tidak bergerak kaki anak Adam kecuali ditanya 4 perkara kan. Umur, masa muda, habis. Ilmu, amal kat mana,
harta dapat mana, belanja mana kan. Jadi kan disemak nanti. Jadi masa 24 jam tu, depan dramanya berapa jam, depan Qurannya berapa minit. Depan sukan-sukannya berapa jam, depan Qurannya berapa minit. Yang tu takut tak boleh jawab nanti. Sebab itu kami akan terus membebel di Masjid Surau. Sebab bukan benci dengan tuan-tuan. Kadang-kadang tinggi suara, kadang-kadang ada perkataan yang agak keras sikit keluar. Bukan benci tapi sayang. Supaya waktu kita dipanggil ni nanti, bersaksikan Rasul nanti, bila disemak kita lepas. Itu tujuan lah. Bukan nak tunjuk pandai, bukan nak glamour, bukan nak tunjuk hebat, tak. Supaya bila wa yauma nad'u kulla unasin bi imamihim, hari kami seru setiap orang manusia itu bersaksikan Rasul mereka, kita lepas nanti. Memang Rasul iktiraf kita ini sebagai umatnya. Kerana apa? Kerana hidup kita menepati yang Rasul sallallahu alaihi wasallam susun masa. Nanti tahun 2080 nanti Ustaz tunjukkan keterangan-keterangan ulama dalam menggunakan masa. Kita dah himpun dah tu. Bukan keterangan pakar motivasi, tak. Keterangan ulama-ulama tahun 600 Hijrah, tahun 700 Hijrah, tahun 800 Hijrah dulu. Pagi buat apa, malam buat apa. Itu saya tunjukkan. Tengah tulislah tu. Okey, baik tuan-tuan. Terus lagi. Tafsir nombor 2 imamihim itu ialah kitab amalan kita. Jadi makna ayat itu, hari akhirat nanti kami akan panggil setiap manusia ini bersaksikan kitab amalan mereka. Maka di dalam itulah tercatatnya 50 juta, 13 juta, 4.6 juta yang dibekukan oleh pihak berkuasa. Dalam itulah tercatatnya. Dalam itulah tercatatnya berapa jam tadi mata itu terpacak di kaca televisyen. Dan dalam itu juga tercatatnya berapa minit mata terpacak pada Quran. Ingat tuan-tuan, ini akan berlaku. Maka dengan kedua-dua saksi tadi, kedua-dua tafsir imamihim tadi, Allah pun letaklah perkataan berikut selepas imamihim itu. Faman utiya, siapa yang diberikan, diserahkan kitabahu, kitab amalannya, biyaminihi, melalui sebelah kanan dia, dengan tangan kanannya. Kerana apa? Kerana Qurannya 2 jam setengah, sukannya 30 minit. Malam-malam di rumah, Qurannya 2 jam setengah, sukannya 30 minit. Maka dia akan terima daripada kanan. Kalau sukannya 2 jam setengah, Qurannya hanya 12 minit, tak dapat daripada kanan. Majlis ilmunya 5 jam sehari, menonton televisyen drama-dramanya hanya 1 jam, dia akan dapat daripada kanan. Tapi kalau menonton dramanya 5 jam, majlis ilmu hanya 1 jam, nanti tak dapat daripada kanan. Al-Qurannya pagi-pagi lepas kuliah subuh 1 jam setengah, makan roti canai berboraknya hanya 20 minit, dia dapat daripada kanan. Tapi kalau berboraknya 1 jam setengah, Quran hanya 15 minit, nanti tak dapat daripada kanan. Apa pasal tengok ke depan macam tu? Tapi boleh faham Okey, terus lagi. Bila dapat daripada kanan, faulaika yaqra'una kitabahum, mereka itu membaca kitab dengan penuh gembira. Tuan-tuan biasa dengar imam baca surah Al-Ghasyiyah, wujuh yauma idzin na'imah. Sambung ni apa tuan-tuan? Lisa'yiha radiyah. Apa makna dia tu? Lisa'yiha, terhadap
kerja, usaha, amal yang mereka dah lakukan kat dunia yang tercatat dalam kitab itu radiyah. Radiyah ni susah nak terjemah bahasa Melayu sebab Ustaz lama dekat luar negara. Kalau orang Jawa kata very high satisfaction, itu terjemahan radiyah, berasa senang. Dia cukup puas hati, macam tu lah. Ya, macam budak-budak PSSPM ni, dia study, tak tengok TV, tak jalan, tak apa ya, study, bila dia dapat semua A, tu. Puas hati. Puas hati. Dia cukup berpuas hati dengan kerja. Fatila, dan manusia itu tidak akan diiniaya, tidak akan dizalimi oleh Allah Ta'ala walaupun fatila, walaupun sedikit. Maksudnya apa baik yang kita buat, tuan-tuan? Budak-budak duduk depan bank kutip derma, budak-budak duduk kat tepi masjid kutip derma, kita hulur RM5, RM10, itu ada ganjarannya. Apa dia buat RM10 tu, itu dia punya hal. Kita punya hal, kita telah mengeluarkan dan lepas daripada tangan kita. Jangan tampar pula budak tu. Kadang-kadang kawan-kawan kita ni, dia kadang-kadang jadi pegawai penyiasat, disiasat ni budak tu. Ni Tafiz mana ni? Siapa nama pengetua? Berapa ramai murid? Tenganga budak tu nak jawab. Last sekali dia keluarnya RM1 dia bagi. Soal siasat dia 30 minit. Ya, tak payah soal siasat, tuan-tuan. Nak bagi je, tak nak bagi jalan. Kalau tengok budak tu lapar, pucat muka, ambil dia, pergi bagi dia makan. Tak payah nak soal siasat. Nanti budak tu jadi takut. Baik, nanti walaupun RM1 tidak akan dizalimi, ada ganjaran, tuan-tuan. Baik, terus lagi. Walaupun pagi ni kita tengok 3 ayat, tapi ada ganjarannya nanti. Allah tak akan zalimi. Yang mendengar pun tak tengok dapat ganjaran jugalah, tapi tak sama ganjaran dengan orang yang tengok Quran. Sebab mata ni tengok huruf, telinga dengar, ada 2 kerja kita buat. Tapi kalau tuan-tuan dengar saja tak tengok Quran, 1 kerja je, nanti sikit ganjaran. That's why I show to you untuk tengok Al-Quran. Baik, darjat yang kedua, tuan-tuan. Ni beza ni, itu tinggalkanlah tu. Jadi mulanya mulia, akhirnya mulia. Ada satu lagi golongan, tuan-tuan, mulanya kat dunia Allah muliakan dia. Dia ada otak, dia ada akal, ada PhD, ada macam-macam. Makan sedap, bilik aircon tak ada debu, letak pula penyedot debu dalam, semua mulia kat sini. Tapi endingnya tengok ayat yang berikut, tuan-tuan, 72. Wa man kana fi hadhihi a'ma. Apa makna dia, tuan-tuan? Man, manusia lah. Sesiapa? Kana, yang adalah dia waktu kat dunia, fi hadhihi, di sini ni, di kat dunia ni, a'ma, buta. Tengok sampai ujung dulu. Fahuwa, maka dia,
fil akhirati, di akhirat nanti, a'ma, lagi buta. Kalau makna buta ni tuan-tuan, buta mata, maksudnya maksud yang sebenar, Allah zalim. Dahlah kawan ni buta kat sini, kat sana lagi buta pula. Macam mana nak meniti titian sirat? Kalau maknanya makna hakiki, zalim, itu bermakna perkataan a'ma ini adalah majazi ataupun isti'arah dalam perkataan bahasa Arab lah. Iaitu maknanya bukan makna sebenar. Tetapi sesiapa yang adalah dia di dunia ini buta hatinya. A'ma tu buta hati, tuan-tuan. Dalam tafsir, semua tafsir tersebut, apa baik jenis tafsir, dia akan fokus kepada Al-Quran. Kerana satu-satunya sumber hidayah zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dan zaman para sahabat ialah Al-Quran. Mana ada ceramah kuliah subuh? Mana ada kuliah maghrib? Mana ada pencetus ummah? Mana ada dai? Yang tuan-tuan biasa jemput-jemput ni tak ada, tuan-tuan. Dia ada Quran. Ini yang kami risau. Umat Melayu cukup subur ceramahnya. Bulan lepas kita dah cakap, tahun 70 dulu tak ada kuliah subuh, tak ada kuliah maghrib, tak ada aikim, tak ada hijrah, tak ada astro oasis, tak ada halakah, tak ada al-kuliah, tak ada tanya ustaz. Tapi orang Melayu zaman dulu, dia membaca Al-Quran di malam-malam dan pagi-pagi. Nak tengok siapa buta, siapa tak buta. Zaman sekarang, kuliahnya maghrib tiap malam, subuh tiap cuti, ada aikim, ada astro, ada al-hijrah, ada tanya ustaz, ada tanya ustazah, ada ustazah pilihan, ada pencetus ummah, ada dai, ada imam muda, ada akademi Al-Quran. Habuk pun tak ada. Quran hanya dibaca dalam masjid dan surau. Di rumah dia tak hidup. Tahun 70 dulu tak ada semua itu. Dalam rumah Quran hidup, bukan dalam masjid. Betul, kekanda-kekanda yang dah dewasa, di dalam rumah. Dulu tak ada Sudaisi, tak ada Manshawi, tak ada Al-Fasi, tak ada Abu Ayyub, tak ada siapa nama budak yang sedap ngaji, Al-Junaid. Taha, tak ada Taha Al-Junaid. Yang adanya apa? Yang adanya Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Betul makcik? Macam tu kita ngaji dulu kan? Tapi baca tak Quran? Baca. Sekarang tuan-tuan, CD semua ada. Sudaisi, Huzaifi, ngungang. Ceramah siang malam pagi petang. Radio, TV, semua siaran Islam. Qurannya, ingat tuan-tuan, wa man kana fi hadhihi a'ma. Ada orang dewasa masuk liang lahat pun Quran tak boleh nak baca. Ada orang dewasa dah masuk liang lahat pun tanya hukum-hukum maksilah tawilah, maksilah kasirah tak erti. Ustaz tak nafikan ceramah itu bagus, bukannya tak elok, bukannya maksiat, tak, itu bagus. Tetapi ingat tuan-tuan, Rasul sallallahu alaihi wasallam tak lama lagi sibuk menyambut Maulid Rasul. Diutus membawa apa tuan-tuan? Apa yang Rasul bawa? Quran. Jadi penceramah dilayan, Quran tak dilayan. Takut-takut nanti tuan-tuan kita ini masuk dalam golongan a'ma. Sekalipun punca turun ayat ini orang kafir, tetapi kita ambil pengajaran sama-sama. Jadi ada orang buta Quran, ada orang celik Quran. Di samping benda-benda lain lah. Ustaz dah sebut, bila tanya semua orang ini, kalau dalam rumah drama orang putih bercium apa hukum, otak kita semua dah hafal haram.
Semua dah hafal. Kalau Hindustan berjoget, bergoyang buah dada, bergoyang punggung, apa hukum? Mana orang kata makruh? Semua jawab haram. Drama Melayu cinta berahi, pegang bau, pegang pinggang, peluk daripada belakang. Semua orang tahu haram. Tetapi soalannya tuan-tuan, mengapa yang haram-haram ni terus menyala dan tersiar di dalam rumah, terutamanya ahli masjid? So this morning I challenge you, if you truly believe Allah Subhanahu wa taala, also Al-Quran, and you already know that's all those haram, you must stop it totally. Betul? Sebab haram. Macam mana dia boleh berpanjangan dalam rumah? Ini, esok, lusa, tulat, minggu depan, bulan depan, berpanjangan berlaku. Mustahil orang yang believers berlaku macam tu. Mustahil. Yang tahu neraka, yang yakin syurga, yakin neraka, yakin titian sirat, yakin kita bahum tadi. Mustahil berlaku macam tu, tuan-tuan. Yang berlaku macam tu, ini kata ada agak kasar sikit, hanya a'ma. Sekalipun otak sudah menghafal, tapi hati kekal buta. Tu agak keras sikit bunyi dia. Tapi terpaksa saya cakap untuk fahamkan. Kalau kita pergi Kajang, pergi Kuala Lumpur, pergi Mid Valley nak beli barang, lalu Amoy, lalu orang putih, lawa-lawa, seksi, terpandang, itu bukan niat kita nak jumpa itu. Terpandang, kita berpandang, Allah lawa bini dan hitam pau kata. Oh, ni 9 lah. Lalu kita pun beredar, orang tu pun beredar, kita menyesal, Allah bangang dan dosa tu. Itu lain, tuan-tuan. Bukan nawa itu kita nak jumpa tu, dia terserempak. Tapi yang sengaja ada di dalam rumah secara berterusan. Tu kita bincang dengan imam-imam dulu. Takut-takut imam yang mengimamkan kita di masjid surau seluruh negara adalah fasik. Kerana dosa kecil berterusan berlaku dalam rumah masing-masing. Ini bukan main-main, tuan-tuan. Ini hal agama. Itulah yang kami risau. Takut nanti bangsa kami ini masuk dalam wa man kana fi hadhihi a'ma. Boleh nampak tu? Boleh faham? Fahuwa fil akhirati a'ma. Maka di akhirat nanti dia akan lagi buta. Adakah betul buta ini buta sebenar di akhirat? Ataupun juga maknanya makna kiasan? Jawapannya ini makna kiasan. Kat sini para ulama bila dia bermuzakarah dengan Syekh Abdul Aziz Bas, Mufti Arab Saudi, kat sini dia terdiam kan. Dia kata Quran tak boleh takwil, kena guna hakikat, makna yang sebenar. Buta-buta lah macam tu. Jadi orang kata kat dia, kalau macam tu mu pun kat akhirat buta juga, sebab kat dunia mu buta. Dia diam, dia tak jawab. Okey. Baik tuan-tuan, di akhirat, apa maksud di akhirat buta? Tuan-tuan buka muka surat, muka surat cantik nombor ni 444. Nombor dia cantik. Siapa nak kekal ingatan ke ayat ni, beli kereta nombor 444. Surah ni, ayat ni tuan-tuan hafal. Cuma nak minta tengok je. Cuba tengok baris nombor 6 ke daripada bawah. Ayat 66. Walau nasya'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata. Lalu Allah tanya kita, fa anna yubsirun. Walau nasya'u, kalau kami mahu,
di akhirat nanti, la tamasna, kami akan padamkan, kami akan hilangkan ala ayunihim. Ada ala tu, bukannya la tamasna ayunahum. Ini bahasa Arab semua ni tuan-tuan ya. La tamasna ala ayunihim. Maksudnya Allah bukan padamkan pandangan dia tu, bukannya butakan mata dia. Tetapi ada benda yang menyebabkan dia tak nampak. Apa dia? Hadis Rasulullah SAW menjelaskan kita tafsir ayat ini. Di mahsyar nanti tuan-tuan, munafik, kafir, mukmin, muslim, semua Allah berikan cahaya di depannya dan di kanan kirinya. Di mahsyar. Tetapi waktu si buta kat dunia ni nanti nak menyeberang sirat, titian sirat, Allah padamkan cahaya itu. Dan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tunggu ya, tak lama lagi ada satu siri Ustaz dah siapkan itu, dalam 2 bulan 3 bulan itu terbit, asas akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang lebih kurang dekat 900 muka surat. Itu kerja kami. Kami tak sempat tengok bola, tak sempat tengok gusti, tak sempat tengok drama, tak sempat mandi-mandi pantai lama-lama. Kami sayang kat umat kami sediakannya bahan-bahan. Ya, ini istilah lainnya. Kamu bila Allah tanya, mengapa tak tahu? Sila jawab. Kami, Allah tanya, sudah sediakan bahan ke belum untuk bangsa kamu? Kami jawab, sudah. Ya, itu yang ada dalam diri kami, itu yang tak sempat nak rehat. Ini 3 malam dan ini tidur ke 2:30 pagi. Menyiapkan satu lagi bahan untuk panduan ibadah solat. Baik tuan-tuan. Jadi kalau dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, titian sirat adalah gelap gelita, gelap bumi, gelap. Tak nampak apa. Macam hujan lebat malam pukul 2 pagi tu kan ya. Gelap tak nampak apa. Jadi di mahsyar, si buta ini, yang buta kat dunia ini, di akhirat nanti, di mahsyar, dia tetap ada cahaya. Tapi bila nak meniti titian sirat, tamasna, Allah hilangkan cahaya itu. Dalam keadaan gelap gelita tuan-tuan, tak ada cahaya, titian sirat sifatnya tuan-tuan sedia faham, dia bukannya highway 4 lorong. Dalam keadaan gelap gelita, fastabaku. Apa maksud dia fastabaku? Mereka berduyun-duyun untuk sirata, untuk meniti titian sirat. Lalu Allah tanya kita, fa anna yubsirun, macam mana mereka boleh nampak titian sirat yang sedang dititinya itu? Kalau Allah padamkan cahaya tadi, maka tak ada tempat tuan-tuan dia akan jatuh ke dalam neraka, sebab gelap gelita, dia tak nampak. Ini maksud siapa yang buta hatinya di dunia, di akhirat nanti Allah butakan dia, iaitu waktu dia nak meniti titian sirat, Allah padamkan cahayanya. Sebab itu jangan buta di dunia, terutama terhadap Al-Quran. Mesti celik. Dalam hati kami ni, yang pembimbing-pembimbing ni berhasrat, sebelum tuan-tuan perempuan mati masuk kubur, setiap kalimah Quran bila kami baca menjadi imam, tuan-tuan boleh faham. Itu hasrat di hati. Ya, tapi macam mana sekali kuliah subuh dapat tengok 3 ayat. InsyaAllah tahun 4000 lebih nanti boleh kot faham. Ya, tuan-tuan tunggu ya. Ustaz ada projek Ustaz buat ni, tunggu. Nanti Ustaz akan offer kat tuan-tuan untuk duduk di satu tempat bersama isteri masing-masing dengan anak-anak, duduk situ 5 hari 6 hari waktu cuti lah ya, untuk duduk situ bersama Quran. Tak ada balik-balik. Sebab bila kat masjid, Ustaz tak yakin akan berjaya hasrat Ustaz. Bila kat masjid, 1 jam suku kuliah, balik rumah dah mula on TV dah. Kuliah maghrib pula, balik rumah lain pula lah. Ya, jadi terpaksa kami rancang secara intensif Quran. Ya, nanti dah siap Ustaz umumkan. Siapa banyak duit bolehlah tolong-tolong sikit, sebab Ustaz bukan banyak duit ya. Dia belanja dekat 2 juta juga. Ya. Jadi kita bawa setiausaha masjid pergi melawat. Boleh apa? Datuk Nazir kita tak sempat lagi, kita bawa setiausaha kita tengok. Baik tuan-tuan.
jangan buta Al-Quran. Takut nanti kat sana, jangan buta, dah haram, dah tahu haram, jangan buat dah secara sengaja berterusan. Takut nanti kat sana Allah padamkan cahaya kita. Sekalipun ayat ini untuk orang kafir, tapi ambil pengajaran. Ya? Berlainan tuan-tuan, orang yang celik dengan Quran, celik haram, tak nyalalah dalam rumah, tahu benda tu lara. Umat penceramah biasa ceramah macam mana tuan? Umat Islam ini Zionis melalaikan umat Islam ini dengan dua agenda. Agenda pertama apa tuan-tuan? Hiburan. Yang kedua, sukan. Kan biasa penceramah. Tapi dua benda ni menyala juga dalam rumah. Orang yang mendengar ceramah. Menyala juga dalam rumah orang yang dengar ceramah tu. Jadi celik ke buta? Itu tuan-tuan. Boleh? Sekarang ni antara dua darjat. Si buta di dunia, di akhirat tak nampak titian sirat. Ustaz, kalau kami celik pula kat dunia, waktu meniti titian sirat macam mana pula? Buka muka surat 539. Ustaz nak tunjukkan keadaan si celik meniti titian sirat. Jam tu laju je jalan lah. Lain kali Ustaz nak buang bateri. Di Quran ni tuan-tuan, dia tak boleh kajab. Dia mangkono lama. Ya, tapi ada program okey. Baik, jumpa ya. Tengok ayat atas sekali, ayat 12. Yauma taral mu'minina wal mu'minat. Itu si celik tuan-tuan. Dia beriman, itu haram, dia tinggal. Itu wajib dia buat, dia beriman tuan-tuan. Itu agenda Yahudi, dia tinggal tuan-tuan, dia tak layan. Yas'a nuruhum baina aidihim wa bi aimanihim. Apa makna tuan-tuan? Yas'a akan berjalan sama menemani orang beriman ini nanti nuruhum, cahaya, lampu, spotlight. Di mana lampu itu? Cahaya itu baina aidihim, di depan mereka, wa bi aimanihim, dan di kanan kiri mereka. Waktu bila ni tuan-tuan? Waktu dia meniti titian sirat. Antara dua darjat. Yang seorang tadi Allah padamkan gelap gelita jatuh dalam neraka, dan yang seorang lagi ni Allah kekalkan cahayanya ke depan, kanan dan kiri untuk dia meniti titian sirat. Jadi berjaya tak dia meniti?